أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan menyebutkan semula ungkapan kata Imam Ghazali khusus mengenai hakikat dan makrifah. Kata-kata Imam Ghazali ini sangat penting untuk jadi panduan kita. Apa dengar? Tak apa dengar kan? Untuk dekat sikit. Cuba. Kita mulakan Okey. kuliah kita dengan menyebutkan semula ungkapan kata Imam Ghazali berkaitan dengan hakikat dan makrifah. Karena dua istilah hakikat dan makrifah ni selalu diterangkan oleh setengah ustaz tapi tak tepat. Malahan ada yang jauh daripada hakikat dan makrifah. Kata-kata Imam Ghazali ini sangat penting, kalau boleh ditulis saya akan sebutkan, tapi saya bacakan dulu dalam bahasa Arab. Imam Ghazali menyebutkan begini, wa ma'rifatullahi wa sifatihi wa af'alihi la tukhsal min ilmil kalam balil kalamu mani'an anha wa hijaban laha wa amma khusuluha bil mujahadah. Dalam bahasa kita, adapun ma'rifatullah, apabila disebut ma'rifatullah, tentulah hakikat dulu ya. Sesungguhnya hakikat dan ma'rifatullah, sesungguhnya hakikat dan ma'rifatullah. Begitu juga hakikat dan ma'rifah mengenai sifat-sifat Allah. Begitu juga hakikat dan ma'rifah perbuatan-perbuatan Allah. Tidak akan dapat dicapai menerusi ilmu tauhid, menerusi belajar ilmu tauhid. Malahan sesiapa yang terus belajar ilmu tauhid dengan tujuan untuk mendapatkan hakikat dan makrifah, dia akan, usahanya itu akan menghalang dan menghijab daripada hakikat dan makrifah. Boleh tulis? Ya? Ulang balik boleh tak? Boleh. Wa ma'rifatullah. Arabnya ya. Arab. Wa ma'rifatullahi
wa sifatihi wa af'alihi la tusal bi ilmil kalam balil kalamu mani'an anha wa khijaban laha wa amma khusuluha bil mujahadah. Adapun hakikat dan ma'rifatullah, maknanya adapun hakikat dan makrifah wujudnya Allah, begitu juga hakikat dan makrifah sifat-sifat Allah, begitu juga hakikat dan makrifah perbuatan-perbuatan Allah tidak boleh dicapai menerusi terus mempelajari ilmu tauhid. Bahkan seseorang yang terus belajar ilmu tauhid dengan harapan supaya dapat hakikat dan ma'rifatullah, maka usahanya itu akan menghalang dan menghijab dirinya daripada hakikat dan ma'rifah, mana tak akan dapat. Boleh salin dah. Tapi jangan salin aja, nanti hilang. Salin dan ingatkan, pahami. Saya tadi bacakan ayat 185 surah Al-A'raf. Saya bacakan lagi sekali. Awalam yanduru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in. Ayat ini Allah menyatakan kepada kita dengan firman-Nya, mengapakah manusia itu belum tidak mau melihat apa? Melihat dengan apa? Dengan pandangan roh. Mengapakah manusia itu belum lagi melihat dengan pandangan roh alam malakut, ke dalam alam malakut, kejadian-kejadian yang terletak di bahagian langit, dan alam malakut, kejadian-kejadian yang terletak di bahagian bumi, dan ke dalam alam malakut tiap-tiap satu kejadian yang Allah ciptakan. Sebisa selalu boleh faham tak? Boleh ya? Boleh. Allah bagi tahu kita kenapalah manusia ni degil sangat, tidak mau melihat dengan pandangan roh mereka rahsia-rahsia aku yang terletak di alam malakut, kejadian-kejadian yang di langit dan di bumi, dan ke dalam alam malakut sesuatu yang Allah ciptakan. Secara kasar Allah perintah kita supaya kita gunakan pandangan mata hati untuk melihat alam malakut. Alam semesta ini ada dua lapis ya. Luarannya alam mulki, dalamnya alam malakut.
Di dalam Quran ada surah Al-Mulk. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat Allah di dalam kekuasaannya seluruh alam mulk, seluruh alam zahir. Alam mulku, alam zahir itu yang kita boleh pandang dengan mata kepala. Ya. Nak tambahkan lagi, boleh kita rasa dengan pancendera kita. Ya. Itu alam mulki. Dalaman atau batin alam mulki ini Allah panggil dengan alam malakut. Akhir ayat dalam surah Yasin. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Biyadihi malakut. Maha suci Allah, di dalam kekuasaannya seluruh alam malakut. Faham? Jadi alam semesta, seluruh kejadian zahirnya, batinnya, semuanya dalam kekuasaan Allah. Zahir kejadian kita boleh lihat, ori saja, betul tak? Betul. Selagi kita ada mata kita tak rosak, insya-Allah boleh tengok apa saja. Dan Allah pun perintah, Bismillahirrahmanirrahim. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Mana saja kamu lihat, kamu akan rasa wujudnya Allah. Sesudah Allah suruh kita melihat alam nyata, alam zahir, alam mulki dengan pandangan mata, Allah suruh kita lihat alam malakut dengan pandangan roh. Senang ke susah? Jawab. Senang. Senang ke susah? Senang. Iya ke senang? Kalau senang semua dah lihat. Senang ke susah? Susah. Susah. Banding dengan pandangan mata kepala, pandangan mata roh kita, pandangan roh kita nak gunakan susah. Susah. Walaupun susah, Allah suruh juga. Bila Allah suruh, mesti ada jalannya. Betul tak? Betul. Cuma kita tak pernah belajar. Kita tak pernah diberitahu. Jadi malam ni saya nak beritahu macam mana nak guna roh. Pertama sekali kita boleh menggunakan pandangan roh apabila Allah izin saja. Nak dapat izin khas. Tak dapat izin tak boleh. Nabi-nabi dan rasul-rasul pun dapat izin. Tak dapat izin Allah pun tak boleh. Ayat 75 kalau nak catat-catatlah. Ayat 75 surah Al-An'am. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Demikianlah kami Allah perlihatkan rahsia-rahsia kami di alam malakut, kejadian di langit dan di bumi. Nabi Ibrahim diberi peluang oleh Allah melihat alam malakut dengan pandangan roh. Barulah Nabi Ibrahim nampak. Oleh kerana kita mungkin tak dibenarkan lagi, tak diizinkan lagi oleh Allah, maka kita tak boleh lihat alam malakut. Nabi Ibrahim pun diizinkan oleh Allah, ditunjukkan, mari wahai Ibrahim, kau tengok dengan roh kau alam malakut. Wa kadzalika, demikianlah, nuri, kami tunjukkan, kami
nuri itu kami tunjukkan. Apa dia? Dalam pandangan roh Ibrahim alaihissalam, malakutas samawati wal ard, rasul-rasul kami di alam malakut, kejadian yang di langit dan di bumi. Faham tak ni? Maknanya nak melihat alam malakut dengan pandangan roh kita dapat izin khas daripada Allah. Nabi-nabi, rasul-rasul pun begitu. Nabi Muhammad begitu juga. Kan kita baru saja menyambut apa? Isra Mi'raj. Ayat pertama surah Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Linuriyahu min ayatina. Tujuan Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan itu supaya Allah ketika itu membenarkan Nabi Muhammad melihat rasul-rasulnya di alam malakut dengan pandangan ruh. Nabi Muhammad SAW lahirnya dengan pandangan mata, batinnya, malakutnya dengan pandangan ruh Nabi Muhammad SAW. Jadi apatah lagi kita, itu Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Rasul-Rasul. Bila Allah izinkan Nabi Rasul-Rasul itu untuk melihat alam malakut dengan pandangan roh, barulah mereka dapat melihat. Jadi apatah lagi kita, kalau Allah tak izin tak dapat lah. Kalau Allah izin, maka kita akan dapat melihat menggunakan roh kita, pandangan roh. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau pandangan mata kepala melihat alam nyata ni, alam mulki, sentiasa kan? Sentiasa. Kecuali kalau rosak mata kita. Walaupun rosak masa kita kan masih terbayang lagi kejadian. Betul kan? Betul. Tapi tuan-tuan, penggunaan pandangan roh untuk melihat alam malakut itu hanya bila Allah izinkan. Dan biasanya seumur hidup kita sekali. Jadi siapa yang selalu tengok itu dalam bahaya. Ya, kenapa? Itu kerja syaitan. Faham tak? Sebab itu kalau tuan-tuan jumpa orang mengaku dia boleh ajar kita hakikat makrifah, dia ajarkan zikir yang mudah-mudah. Lepas tu tuan-tuan boleh nampak alam malakut. Malam ini boleh nampak, malam esok boleh nampak. Malahan boleh nampak surga neraka. Bukan saja nampak, diajak melawat surga neraka. Itu kerja apa? Kerja syaitan. Kenapa? Kurniaan daripada Allah melihat alam malakut itu sekali. Terbuka hijabnya. Pandangan roh kita nampak rahasia-rahasia Allah di alam yang gaib, di alam malakut itu sekali. Kan saya dah cerita banyak kali ya. Sayyidina Abu Bakar, seorang lagi sahabat bernama Khandalah. Ketika bersama Rasulullah dalam satu perjalanan, tiba-tiba di tengah jalan Abu Bakar nampak surga neraka. Khandalah pun nampak surga neraka. Surga neraka ni lagi rahsia berbanding dengan alam malakut ni. Tuan-tuan ni, kita tengok katalah di luar sana ada gunung ganang, betul kan?
Betul. Kita pernah nampak kan Gunung Ganang? Nampak kan? Nampak. Dengar. Cuba tonton kejam. Ya. Kalau di sekitar ini bukit apa yang terkenal? Bukit Ha? Angsi. Ha? Gunung Angsi. Apa ini ke apa? Kita Gunung Ledang lah semua orang tahu ya. Tonton dah pernah tengok Gunung Ledang. Dah. Coba tonton kejam, ada terbayang kan? Bayang. Terbayang. Kalau susah pun siapa yang dah pergi haji dah tengok kan Kaabah. Dah. Coba tonton kejam, terbayang tak Kaabah? Bayang. Bayangan Kaabah tu dari Kaabah sebenar kita tengok dengan mata kepala. Bila kita kejam sekarang kita terbayang Kaabah. Itulah bayangan Kaabah itu menghampiri malakut Kaabah. Faham? Faham. Faham tak? Faham. Ada yang tak faham, senyap aja ni. Orang senyap ni susah lah. Nak kata faham boleh jadi, tak faham boleh jadi. Katalah tuan-tuan nampak saya. Ya. Lepas tu tuan-tuan kejam, nampak tak bayangan saya? Nampak. Itu bayangan rupa saya dalam apa itu Pikiran. fikiran atau minda. Itu mendekati kepada alam malakut. Kalau tuan-tuan kejam tu nampak Kaabah jelas nanti Kaabah itu Allah singkapkan, nampak satu lapis lagi di belakang Kaabah. Itulah alam malakut. Faham tak ni? Faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita nampak alam nyata dengan mata kepala, itu biasanya dalil akli kan, adanya Allah Ta'ala. Ya, dalil akli adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika itu kita ada ilmu mengenal wujudnya Allah. Betul tak? Betul. Letak ilmu tu di mana? Di otak. Pada akal. Akal. Okey. Apabila Allah izinkan kita melihat alam malakut dengan pandangan roh kita, kita akan dikurniakan Allah peningkatan ilmu tauhid tadi ke tingkat makrifah, terus ke dalam hati atau roh kita. Boleh faham tak? Peningkatan apa tu? Tingkat peningkatan ilmu yang pada akal ketika melihat alam nyata ni ke tingkat makrifatullah di dalam hati. Jadi senangnya tengok alam nyata dapat ilmu wujud Allah. Melihat alam malakut dengan pandangan roh, Allah tingkatkan ilmu yang ada pada kita kepada makrifatullah. Faham? Oleh kerana kita nak melihat alam malakut itu dengan izin Allah, tak diizinkan kita tak nampak. Bila diizinkan kita nampak alam malakut dengan pandangan roh, ketika itulah ilmu kita yang pada akal Allah tingkatkan ke dalam hati. Sebab itulah makrifah itu secara limpahan daripada Allah, kurniaan terus daripada Allah. Itu beza beza antara ilmu dengan makrifah. Alah dua istilah aja, ilmu dan makrifatullah. Limpahan tu limpahan apa tuan? Makna Limpahan kurniaan lah. Bukan limpahan hidayah, nur. Yalah.
Limpahan, nak kata hidayah boleh, apa boleh, semua boleh. Sebab apabila direct daripada Allah, itu dinamakan limpahan. Atau kita sebut hidayat. Hidayat terus daripada Allah. Maknanya bukan kerja manusia, bukan kerja makhluk. Bila Allah izinkan pandangan roh melihat alam malakut, itulah yang dinamakan hakikat kejadian. Dengan hakikat kejadian, maka ilmu yang ada pada kita ditingkatkan oleh Allah ke tingkat ma'rifatullah. Inilah Syekh Zarruq kata, wal haqiqatu an tashhadahu. Hakikat itu ialah anda, roh anda musyahadah terhadap rahsia-rahsia Allah di alam malakut. Saya takut cakap saya berbelit-belit lah. Tak. Boleh. Takut berbelit apa ni tuan, berbelit-belit ni. Lebih kurang macam tu kan. Ya. Lebih kurang dia pusing balik pening. Pening. Senang saja. Tengok zahir kejadian, dapat ilmu tentang Allah. Tempatnya pada akal. Itu mudah dilakukan. Kerana kita boleh usaha. Betul tak? Betul. Melihat alam malakut dengan pandangan roh, itu dapat izin daripada Allah seumur hidup kita sekali. Dengan memandang alam malakut dengan pandangan roh, kita ilmu kita pada akal ditingkatkan oleh Allah ke dalam hati, bertukarlah ilmu menjadi makrifah. Ketika berilmu dinamakan alim. Sesudah ilmunya ditingkatkan ke tingkat makrifah di dalam hati, disebut sebagai arif. Arif billah. Senang tak ni? Senang. Senang. Tapi dah tua baru dengar, susah sikit. Payah sikit. Mana tuan saya minta maaf ya. Saya permudahkan. Maknanya tuan tadi pada mula tuan kata tengok gunung guna mata. Tak nampak gunung. Tapi oleh kerana dah nampak gunung dengan mata, kita boleh ingat dalam Kejam. Kita kejam boleh terbayangkan. dah terbayang. Jadi itu hampir kepada makrifat. Makrifat. Bila bayangan gunung itu hilang, Allah hilangkan. Dia tak boleh hilang, Allah hilangkan. Di situlah, di sebalik itulah, ya. Di sebalik itulah alam malakut. Faham? Sebab itu orang berzikir mesti ada rabitah. Faham tak ni? Orang berzikir mesti berrabitah. Apa saja yang boleh digunakan rabitah untuk membantu hati kita. Tujuannya tadi lah, ya? Macam kita solat menghadap kiblat, ya? Siapa yang dah pergi haji kan terbayang. Nanti kalau Allah hilangkan bayangan Kaabah tu, barulah sampai pada malakut Kaabah. Bila sampai kepada malakut Kaabah, barulah, ya, ilmu kita tentang Kaabah tadi ditingkatkan oleh Allah kepada makrifah tentang Kaabah, hakikat Kaabah. Sebab itu Kaabah itu boleh dimuraqabahkan. Faham tak? Kalau tuan-tuan dah faham sekarang macam ni, kalau dah faham, mungkin tuan-tuan pernah dengar syarahan, tulisan atau buku yang menuliskan
hakikat dan makrifah la ilaha illallah. Ada pernah tak? Hakikat dan makrifah la ilaha illallah. Kalau tuan-tuan tengok kat TikTok, kat Facebook ya, oh ramai ulama-ulama cakap hebat-hebat. Sehebat mana pun yang diterangkan oleh alim ulama tak akan sampai ke tingkat makrifah, hakikat dan makrifah. Faham tak ni? Kenapa? Nak sampai hakikat makrifah tentang Allah mesti menerusi melihat alam malakut dengan pandangan roh. Jadi sehebat mana pun yang ditulis, yang disyarahkan itu tak akan menyampaikan kita ke tingkat makrifah. Itu semuanya di label ilmu. Faham ni? Semuanya itu di label ilmu. Dekat akal kan? Ada akal. Kerana makrifah itu dalam hati yang menyampaikan Allah. Tadi Nabi Ibrahim kan? Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Demikianlah kami perlihatkan dalam pandangan roh Ibrahim alaihissalam rahsia kami di alam malakut, kejadian di langit dan di bumi. Faham? Kalau kita ingat satu ni cukup dah, bahawa melihat alam malakut itu bila Allah sendiri hidayatkan, bukakan hijab yang melindungi pandangan roh baru nampak. Jadi kerana itu hakikat makrifah bukan kerja makhluk, itu kerja Allah. Faham ni? Kerana itulah Imam Ghazali kata, adapun makrifah wujudnya Allah, makrifah sifat-sifat Allah, makrifah perbuatan-perbuatan Allah tak akan tercapai dengan belajar ilmu tauhid. Bahkan jika seseorang itu terus belajar ilmu tauhid dengan harapan untuk mendapat hakikat dan makrifatullah, semuanya itu akan menghalang, akan menghijab. Boleh faham tak ni? Tak apalah, tak faham malam ni, saya ulang lagi nanti 2-3 kali dah biasa. Asasnya apa dia? Melihat alam nyata dengan mata kepala. Ini usaha kita, betul tak? Itu kan sama bila ada buku, ada kitab tauhid, ustaz bacakan, ustaz terangkan, itu samalah tarafnya, itu label itulah. Betul tak? Label apa? Melihat alam nyata dengan mata kepala, kita akan dapat ilmu pada akal. Adapun hakikat dan makrifah itu mesti roh melihat alam malakut. Untuk melihat alam malakut itu Allah sendiri yang melihatkan. Kita dilihatkan. Di mana? Roh itu. Sesudah berbagai hijab yang melindungi roh kita, Allah bukakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fa basarukal yawma hadid. Ini ayat yang menerangkan bahawa Allah mengkasyafkan, menyingkapkan, mengangkatkan berbagai hijab yang melindungi pandangan roh kita. Faham ni? Jadi dengan apa? Dengan cara mana Allah apa sebab Allah kasyafkan berbagai hijab yang melindungi pandangan roh kita? Atau pandangan mata hati sama je Apa sebab? Pertama, sebab mati. Semua kita akan kasyaf bila dah mati.
Bila dah mati, kenapa kita kasyaf? Karena roh kita dah bebas daripada tubuh. Dia keluar, Allah letakkan di mana? Alam barzah. Semua roh manusia dah mati di alam barzah. Ya. Alam barzah itu satu alam. Di situlah seluruh roh manusia Allah letakkan. Roh manusia ketika di alam barzah itu pandangannya tembus nampak akhirat tapi tak boleh pergi, nampak dunia tapi tak boleh pergi. Di alam barzah ni lama ke tidak? Nabi Adam, anak-anak Nabi Adam yang dah mati jutaan tahun dengan kita mati hari ini, besok kiamat, rasanya sama. Sebab tu jangan bimbang. Kita jangan kata Allah Nabi Adam teruklah, tunggu bilion-bilion tahun. Tak ada, tuan-tuan. Ada. Allah dah bagi gambaran. Ashabul Kahfi 309 tahun. Mereka rasa macam setengah malam je lah kita kat sini. Betul tak? Yauman au ba'da yaumin. Satu malam ni. Kita duduk sini ni satu malam atau setengah malam. 309 tahun. Nabi Allah Uzair, dia bersandar kat pokok. Dia fikir-fikir macam mana Allah hidupkan ni orang yang baru berbunuh-bunuh ni, masih darah mengalir. Sampai satu kampung, dia terperanjat, ramai mayat bergelimpangan. Macam mana Allah hidupkan ya? Dia pun penat, dia bersandar. Bila dia buka mata, macam terlap sekejap je, tuan-tuan. Mayat-mayat tak ada. Keledai yang dia bawa untuk bawa buah pun tak ada. Tapi dia tengok buah-buah masih segar. Macam mana ni? Makanan masih segar, tak basi lagi. Allah bagi tahu dia, wahai Uzair, kau sudah berada di sini selama 100 tahun. Dimatikan 100 tahun, dia rasa macam sekejap je. Bila balik kat kampung, orang tak percaya lah, Uzair dah tak ada dah. Lama, puluh tahun, ratus tahun. Ini Uzair palsu ni. Tapi ada orang yang cerdik, tuan-tuan. Kalau aku ingat kata datuk-datuk aku, kalau Uzair itu dia hafal kitab Taurat. Betul. Kalau engkau Uzair, cuba engkau baca kitab Taurat. Memang dia Nabi Allah Uzair, dia hafal lah. Baru orang Bani Israel percaya Uzair. Tapi malangnya, tuan-tuan, oleh kerana kehidupannya macam pelik ya, dah hilang, dah mati 100 tahun, hidup balik. Orang Yahudi pun kata Uzairu binullah, Uzair itu anak Allah. Dah ada saja. Tuan, boleh interrupt sekejap tak? Dalam hadis yang satu hari itu, di akhirat seperti satu hari itu, dengan ayat sejadah yang berkata, yang tersebut dikata fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Itu nampak macam bertentangan tu. Macam mana? Bolehkah Begini ya, dijelaskan? satu malam itu pun bukan sebutkan malam dunia ni ya. Yaumin barzakhin, lailatan barzakhan, satu malam barzakh. Semua orang yang mati itu merasa satu malam barzakh. Macam mana tak tahulah apa ukuran satu malam. Tapi itu menunjukkan sekejap. Sebab itulah ada
ada orang-orang jahil dia kata apa seksa kubur tak ada. Sebab di alam barzah tu dia rasa sekejap je. Itu kerja Allah, bukan kerja kita. Kerja Allah boleh saja. Yang tadi tu, yang ayat yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun tu. Itu satu hari di anu. Di akhirat tu macam satu hari sana macam sini 1000 tahun. Itu tak salah saya gitu. Itu di akhirat, bukan barzah ya. Itu di akhirat. Coba ada satu cerita yang pelik tuan-tuan. Saya dah ceritakan ke apa? Tak tahu. Tak masuk akal kita lah. Tapi ini entah khayalan ke, tapi dicerita dalam beberapa buah kitab saya temuinya. Ini berkaitan dengan Allah lipatkan. Allah lipatkan masa, lipatkan tempat. Lipatkan tempat ni macam Rasulullah Isra' Mi'raj lah. Allah lipatkan tempat yang jauh jadi dekat. Lipat masa pun boleh. Ya. Ada tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ada kurniaan daripada Allah lipat masa. Ya. Tuan-tuan bangun tengah malam, tahajud macam biasa jam 1 lah kata. Tuan-tuan baru wirid baru rasa-rasa 15 minit. Tiba-tiba dengar bang. Dah subuh dah. Padahal dia rasa 15 minit. Itu Allah lipatkan masa. Tapi ada cerita lah dalam setengah kitab. Seorang hamba Allah, dia duduk di Mekah. Bila nak waktu asar, dia pergi ke Masjidil Haram. Dia ambil wuduk. Tengah ambil wuduk, muazzin bang asar. Dia pun berhenti sekejap. Lepas bang habis, dia sambung. Lepas tu dia sambung. Dia habis saja wuduk itu tuan-tuan, dia berada di sebuah masjid di sebuah kampung berdekatan dengan Sungai Nil di Mesir. Jauh kan? Jauh. Jadi dia pun bingung lah. Dia masuklah ke masjid yang di Sungai Nil, dia sembahyang asar. Akhirnya dia duduk situ, di kampung situ. Dia kahwin dengan orang situ, dapat anak seorang. Bila dapat anak seorang, satu waktu asar, dia pergi ke masjid yang di Mesir ni, ambil wuduk. Tengah ambil wuduk tu, orang faham. Dia pun berhenti. Dia terkejut. Rupanya dia masih kat Mekah lagi. Hari yang sama. Macam mana dia dah pergi ke sana setahun lebih, 2 tahun dah dapat anak seorang. Itu ada cerita lipat masa. Ya. Lipat tempat. Panjangkan masa yang berapa saat jadi panjang bertahun. Tempat yang jauh jadi dekat. Ini antara kitab yang menceritakan kitab Iqadul Himam. Ibnu Ajibah ada cerita kat situ. Jadi yang Allah, perbuatan Allah ni memang kita tak ada guna akal. Kita tak ada guna akal. Akal perlu bantuan hati. Kalau guna hati barulah boleh faham. Kalau tidak, tak boleh faham. Boleh saya tulang tuan? Mohon. Ya. Mohon tuan. Dalam perjalanan yang macam tu, daripada Mekah, kan tengah duduk kat masjid secara fizikal, tiba-tiba dia nampak dia dah ada dekat katakan dekat Johor Bahru di Suar ni kan.
Mana di situ perjalanan itu perjalanan jasad dan roh. Bagi dia sebenarnya mungkin jasad dia ada orang nampak dengan duduk sini, tetapi masa yang panjang tu dia ada Johor Bahru. Kemudian apabila bang dibuang, dia berada balik di sini. Jadi di situ dia, adakah roh dia ke atau jasad dia yang Dua-dua sekali. Dua-dua sekali, Jasad ya? dan roh sekali. Jasad. Itu kalau Allah yang melakukan, Ya, ya, ya. tak ada masalah. Tak ada masalah. sebab Sedangkan orang yang berkawan dengan jin pun, jin itu boleh buat macam tu. Kan cerita Nabi Sulaiman tu, wa qala ifritu minal jinni inni atika qabla an taquma min maqamika. Wah, ini apa tadi? Kan ifrit tu kan cakap dia boleh datangkan singgasana Ratu Balqis tu sebelum Nabi Sulaiman tak sempat duduk satu tempat, bangun lagi dia dah sampai. Itu jin saja. Kemudian yang manusia dia datangkan singgasana Ratu Balqis sebelum mata berkelip. Tapi perbuatan jin, ifrit ini dan manusia itu sebenarnya itulah perbuatan Allah. Takkan manusia boleh. Jadi kita berbalik semula Saya bercakap malam ini kerana saya bimbang tuan-tuan terpengaruh hakikat dan makrifah la ilaha illallah. Senang saja. Selagi dicakapkan oleh siapa saja dengan bahasa yang macam mana indah, yang macam mana dalam, itu bukan hakikat dan makrifah la ilaha illallah. Kerana hakikat dan makrifah la ilaha illallah itu Allah sendiri yang kurniakan kepada kita dengan cara dibukakan berbagai hijab yang melindungi pandangan roh kita, lalu pandangan roh kita nampak alam malakut. Ketika itulah kita disampaikan Allah pada hakikat dan dikurniakan Allah ma'rifatullah. Faham ni? Kalau di Malaysia ni Ustaz Auni Muhammad lalu dia terangkan, betul tak? Macam ni lah, apa tu, macam kalau syariat tu macam kulit je, kalau macam kelapa itu sabut saja lah, itu itu semuanya masih peringkat syariat. Kenapa? Boleh diucapkan, boleh disampaikan dengan suara, dengan akal. Hakikat makrifah itu kerja Allah. Sebab itu Cicero kata, wal haqiqatu an tashhadahu. Hakikat itu kita akan sampai kepada hakikat apabila roh kita ini musyahadah. Musyahadah terhadap apa? Terhadap rahsia-rahsia Allah. Kalau nak tulis apa, definisi musyahadah boleh dalam bahasa Arabnya. Al-musyahadatu hiya ru'yatu ayatil haqqi bil basirati min ghairi subhatin ka'annahu ra'ahu bil aini. Musyahadah itu ialah melihat rahsia-rahsia Allah di alam malakut dengan pandangan mata hati atau pandangan roh, dengan begitu terang tanpa ada keraguan, seolah-olah orang itu melihatnya dengan mata kepala. Boleh? Bolehlah. Yang tak mau tulis apa, dengar aja. Lama-lama dia lekat lah.
Tubi lekat. Kalau tak lekat juga tak tahulah. Ada tak? Bila dengar sini keluar aja surah dah lupa. Ada tak? Ha? Kebanyakan itu. Banyak itu Tuan, boleh tak saya nak bertanya sikit. Dalam syarahan tuan tadi yang saya dapat fahamkan, iaitu maksudnya terbuka hijab dapat memandang alam malakut. Alam malakut. Itu je yang maknanya fokus yang pertama tadi kan. Jadi nampaknya tentang sedangkan makrifatullah tu iaitu memandang zat Allah tu, tapi bukan zat Allah, tanda rahsia. Bukan zat Allah ya. Zat Allah tak boleh dipandang dengan mata kepala, begitu juga dengan pandangan roh atau pandangan mata hati. Dua-dua tak boleh dipandang. Itu ketika di dunia, ketika di akhirat itu lainnya. Di akhirat setengah ulama tasawuf mengatakan zat Allah boleh dilihat dengan pandangan mata. Sebab ada ayat, ada dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman ketika di akhirat nanti berseri-seri kerana mereka melihat zat Allah dengan mata kepala. Ini dalilnya. Dan saya fikir dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah memang di akhirat zat Allah boleh dilihat dengan mata kepala. Di dunia dua-dua tidak boleh. Tapi dalam tuan yang terangkan itu, dalam Isra' Mi'raj tu, yang dalam Nabi Mi'raj, maka kan Allah Ta'ala kurniakan Nabi itu dapat berapa? Itu ada ayat ini laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra, ganti nama ha di situ. Tengah ulama kata Nabi Muhammad ketika itu nampak zat Allah dengan mata kepala ketika berada di Sidratul Muntaha. Tapi ramai majoriti ulama kata yang dilihat oleh Nabi Muhammad bukan Allah, tetapi kejadian Jibril yang asal. Faham tak? Jadi bukannya zat Allah tu, bukan? Bukan. Ada sebuah hadis, ya, asal sahabat Sayyidatina Aisyah. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika engkau Isra' Mi'raj, engkau nampak tak Allah? Rasulullah dikatakan menjawab tidak. Sebab itu sesudah Rasulullah meninggal, Sayyidatina Aisyah menegaskan, siapa yang mengatakan Rasulullah nampak Allah ketika Isra' Mi'raj, dia adalah bohong. Sebab aku sendiri tanya Rasulullah, ya Rasulullah, adakah engkau nampak Allah ketika Isra' Mi'raj? Maka Rasulullah menjawab tidak. Tetapi ulama yang mengatakan Rasulullah nampak Allah ketika Isra' Mi'raj boleh tolak hujjah ni. Macam mana cara menolak kata-kata Sayyidatina Aisyah? Ulama yang mengatakan Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala ketika Isra' Mi'raj menegaskan begini, ketika Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, masa itu
Sayyidatina Aisyah masih umur remaja sangat. Aisyah nikah dengan Rasulullah di Mekah umur 9 tahun, tapi bersama Rasulullah sesudah berhijrah. Jadi ketika itulah Aisyah bertanya. Bila bertanya ketika itu umur Aisyah mungkin dalam 10-11 tahun. Jadi jawaban Rasulullah itu munasabahlah dengan taraf pemikirannya. Bila dijawab, aku tak nampak habis. Betul tak? Kalau takdirnya Rasulullah, aku nampak apa yang Aisyah nanti tanya. Macam mana rupa? Betul tak? Anak-anak kita, cucu kita pun pernah tanya tak? Pernah tanya. Atau Allah itu mandi tak? Allah pakai baju tak? Ada tak? Ada. Sesuailah dengan budak 1-2 tahun. Jadi macam itulah. Ini ulama yang mengatakan Nabi Muhammad nampak Allah. Kata-kata Aisyah itu, jawapan Nabi itu sesuai dengan taraf pemikiran Aisyah. Sebab kalau dijawab sebaliknya jadi masalah. Tapi sampai setakat ini itulah ada dua pandangan. Laqad ra'ahu nazalatan ukhra inda sidratil muntaha. Itu sesungguhnya Nabi Muhammad itu nampak Allah atau nampak Jibril dalam bentuknya yang asal. Kita boleh rujuk dalam kitab tafsir dalam suratul Najm. Tuan, satu lagi, baru-baru ni ada perbincangan di antara ustaz-ustaz ahli sunnah lah. Dia satu orang daripada ustaz tu mengatakan bahawa ru'yatullah tu, melihat Allah Ta'ala itu iaitu dengan bertambahnya ilmu, katanya. Jadi apa pandangan ini, minta pencerahan daripada tuan lah. Dia kata sebab bila melihat dengan mata tu berbagai-bagai macam-macam beliau itu. Jadi yang sebenarnya yang berlaku ialah bertambahnya ilmu, ziyadatul ilmi. Jadi macam mana tuan dalam ahli sunnah punya inilah? Dia begini ahli sunnah yang dia tak belajar tasawuf dengan ahli sunnah yang belajar tasawuf, pandangan mereka ada beza, ya. Yang tak belajar ilmu tasawuf macam Haji inilah jawapannya, ya. Bertambah ilmu itu berarti melihat Allah, ya. Melihat Allah. Tapi bagi ulama tasawuf, ya, ilmu yang dimaksudkan itu ialah hakikat dan makrifah. Bila seseorang itu sampaikan ya Allah hakikat dan makrifah kewujudan zatnya, itulah yang dinamakan apa tadi? Ziyadatul ilmi. Itu yang dikatakan dapat melihat Allah. Artinya bila seseorang itu dibukakan hijab rohnya oleh Allah, nampak alam malakut, ya, maka ketika itu dirasa wujudnya Allah. Dirasa wujudnya Allah itu, rasa itu dalam aspek jasmani dan rohani. Rasa itu ada dua rasa, bergantung kepada apa yang Allah perlihatkan. Kalau Allah perlihatkan sifat uluhiyahnya, keagungannya, hati jadi takut. Itu kan kesan. Bila hati jadi takut, seluruh anggota menggeletar, menggigil, sejuk dan lemah. Sekiranya Allah tunjukkan sifat rububiyah, sifat kesempurnaannya seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wadud dan sebagainya, Al-Alim, ya, maka hati itu jadi tenang. Seluruh anggota stable dan dia merasa tak ada apa pun kecuali dia rasa wujudnya Allah saja. Apa saja tak hilang. Jadi ketika itulah, ya, mungkin yang dimaksudkan nampak Allah. Yang berlaku hakikatnya dia merasa wujudnya Allah, kesannya begitu hebat dalam hati dan
dalam jasmani dan rohani. Ayat 23 ini selalu saya dah sebut, ayat 23 surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nazzala ahsana hadisi kitaban mutasabihan mathaniya taqsa'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallah yahdi bihi man yasha. Ini ayat ini tuan-tuan, Allah gambarkan tingkat tertinggi seseorang itu mengenal Allah. Bila sampai ke tingkat yang tertinggi dalam usaha kita mengenal Allah, maka Allah akan lalukan pengenalan kita itu melalui dua sifatnya, sifat keagungan atau sifat kesempurnaannya. Kalau sifat keagungan, hati jadi takut, seluruh anggota menggigil, kesejukan lemah. Ya. Sekiranya Allah tunjukkan sifat kesempurnaannya, rububiyahnya atau jamalnya, maka hati jadi tenang, seluruh anggota jadi stabil, tenang setenang-tenangnya. Inilah. Jadi itu tingkat yang tertinggi. Jadi bila berada dalam keadaan itu, itulah yang dinamakan hakikat dan makrifah. Disampaikan kepada hakikat dan makrifah. Dalam alam malakut, ya? Macam Ya, dalam malakut. Dalam alam malakut tu kita nampak tadi tu kebesaran Allah dan kesempurnaan. Dirasa. Memang nampak, tapi nampak dalam pandangan roh. Tuan, dalam pelajaran yang lepas, tuan ada berikan Ibnu Athaillah punya matan tu, dia kata la tarhal ila al-kaun, minal kaunin ila kaunin, walakin irhal minal akwan, minal akwan ila al-mukawin. Tadi tu tuan tegangkan berkenaan banyak fokus pada alam malakut. Jadi dalam matan tu macam mana dia punya tu? Yalah. Kaitan dia. Walakin irhal minal akwan ilal muqawwin wa anna ila rabbika muntaha. Ibnu Athaillah di hujung hikmah itu dia kata, hendaklah kamu tinggalkan seluruh makhluk terus kepada penciptanya. Caranya macam mana? Allah, 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 itu teruslah. Sebab itu bila kita berkata Allah, Allah itu memang itu terus. Tapi kalau la ilaha illallah ada tidak lafaz la ilaha illallah, ada banyak perkataan sebelumnya. Tapi kalau Allah, Allah, Allah direct kan. Salah satu maksud irhal minal akwan ilal muqawwin ialah kita sebut Allah, Allah, Allah. Hati kita la maksuda illallah. Kan semuanya kan menjurus kepada Allah saja. Betul kan? Jadi kalau begitu, inilah cara yang cepat sampai kepada Allah. Sebab kita direct ya. Kalau yang berpusing-pusing ni macam mana? Ya? Kita belajar ilmu tauhid, kitab pertama, kitab kedua, kitab ketiga sampai 10 kitab. Ustaz yang pertama, ustaz kedua, ustaz ketiga sampai 4-5 ustaz. Itu ini berpindah-pindah dari makhluk kepada makhluk yang tak sampai-sampai. Tapi kalau kita dah sebut Allah, 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 tak percaya pergi surau sebut saja Allah, Allah, Allah. Lupakan makan minum, ya. Kurangkan tidur, jangan bercakap. Kita rasakan diri kita ni bisu, tak boleh cakap. Dengar orang cakap pun macam tak dengar. Bersungguh-sungguh ya. Ya Allah, aku mahu Engkau dan kerajaan-Mu. Kau tolong aku. Barulah. Tapi orang Solok sekarang dia separuh-separuh lah. Bila separuh-separuh tidak sepenuh
hati, itu yang jadi masalah. Semua ini saya dah lalui ya. Saya solok kali pertama, iri hati jugalah. Kawan sebelah dah meningkat zikir, dan meningkat, saya tak meningkat. Kenapa ni? Oh, tanyalah pakcik tua-tua ni yang jaga tanya macam mana pakcik ni. Saya ni lembab. Ustaz ambil wuduk, bersiap-siap zikir. Jangan berhenti zikir kalau tidak 4 jam. Betul tak? Tak berhenti zikir Allah 4 jam. Macam mana? Selama ini kita buat setengah jam, kita rasa dah lama, berhenti. Betul? Jadi kalau 4 jam dah 8 kali berhenti. Macam mana nak sampai? Jadi kau nak cepat sampai Allah 4 jam terus. Berhenti sebentar kerana solat ke apa, lepas solat sambung lagi 4 jam lagi. Memang betul tak? Jadi tuan, berbalik pada tadi tu, pendapat yang kata ziyadatul ilmi tu tak tepat dah. Kau macam mana? Ziyadatul ilmi itu betul, tapi bukan ilmu. Meningkat ilmu tu ketegak makrifah, hakikat dan makrifah. Cuba kita dengar kata Syazaruk. Asy-syari'atu an ta'budahu wa tariqatu an taqsudahu wa takhdurahu wal haqiqatu an tashhadahu. Itu kok terang. Syariat tu anda beribadat kepada Allah. Inilah kita sebut Allah itu peringkat syariat mesti dilakukan ya. Wa tariqatu, peringkat tarekat itu ya. Antak sudahu, hati kita qasad la maqsuda ilallah, bulat, tidak yang lain. Wal haqiqatu antasyadahu, bila sampai pada hakikat kita musyahadah. Tadilah ru'yatu ayatil haq bil basirati min ghairi subatin ka'anna ra'ahu bil aini. Saya nak tanya berkenaan dengan di dalam ni pembentangan peta kerja kalian bertarekat, apa yang kalian dapat. Boleh? Dalam nombor 15 tu dia kata musyahadah roh kali pertama. Saya baca musyahadah roh telah berlaku semasa roh belum ditiupkan ke dalam jasad, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Berdasarkan ayat di atas, kita dapati musyahadah adalah penyaksian roh terhadap Allah sebagai Tuhan. Roh kenal hakikat Allah Ta'ala sebenarnya dan terus berada di dalam musyahadah terhadap Allah. Ini tentang ni maksudnya sama tak yang macam tuan cakap tadi? Iyalah sama. Ya? Alam mula dia jadikan Nur Muhammad tu tadi. Itu ayat dalam ayat ni. Dia begini itu ayat 173. Ya. 173 surah Al-A'raf. 171 ke? 172. 172 surah Al-A'raf Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ayat ini sangat penting ya. Ini sejarah awal kita semua. Roh-roh manusia seluruhnya sebelum dimasukkan ke tubuh, dia berada di alam. Kalau ikut pandangan Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitabnya Al-Ghunyah, roh-roh manusia berada di alam, bukan kitab Ghunyah, kitab Kasful
Asrar. Sirrul Asrar. Sirrul Asrar. Kitab beliau yang bertajuk Sirrul Asrar. Dalam kitab Sirrul Asrar itu Syekh Abdul Qadir Jailani menyebutkan bahawa sebelum roh-roh kita ni dimasukkan ke tubuh, maka roh ketika itu berada di satu alam. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, alam apa? Kata beliau, kita gunakan saja istilah yang Allah sebut, yaitu di alam alastu birabbikum. Ini memang betul, sebab Allah sendiri kata gitu. Jadi ketika di alam alastu birabbikum, ketika itu roh kenal Allah sebenar-benar kenal, musyahadah terhadap Allah sebenar-benar musyahadah, berada dalam keadaan sebaik-baik keadaan, berada dalam keadaan bahagia yang sebenar-benar bahagia. Ya. Bila Allah tanya alastu birabbikum, qalu, siapa belajar bahasa Arab, qalu itu ramai ya? Maka mereka semua telah menjawab, bala, bahkan ya Allah engkau Tuhan kami, syahidna, kami saksikan. Maknanya roh kita, roh seluruh manusia, walaupun orang itu tak beragama, agama Kristian ke agama Hindu ke, orang asli tak beragama ke, roh mereka ni semua kenal Allah. Kenal Allah sebenar-benar kenal. Alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Tapi saya nak tanya, tuan-tuan ingat tak tu? Roh kita ni cakap gitu sekarang ni ingat tak? Tak ada siapa ingat. Tak ada siapa ingat. Untuk ingat semula peristiwa alastu birabbikum qalu bala syahidna ni, mestilah kita beriman, mestilah kita bersih daripada dosa, bersih betul-betul. Kedua, beriman sampai ke tingkat yakin, beramal soleh sampai ke tingkat amal yang terbaik, ahsanu amala, dan hati mutmainnah dengan zikrullah. Bila ada empat ini, barulah Allah rewind balik pengalaman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Firman Allah ini ayat 27 hingga 30 suratul Fajr ya. Ayat ini ya, memanggil roh-roh orang yang telah memenuhi 4 syarat: bertobat, bersih dari dosa, ya, beriman sampai ke tingkat yakin, amal sebaik-baik amal, dan hati mutmainnah dengan zikrullah. Baru dapat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bila Allah panggil balik ni, panggil balik macam dulu, sebelum roh masuk di tubuh. Faham tak? Sebab itu ayat ini untuk kita yang hidup. Tapi ada orang silap, dia kata besok dah mati. Buat apa ayat ini ditujukan orang mati? Ya? Untuk orang hidup. Al-Quran itu untuk orang yang hidup. Kan jelas ya? Wahai roh yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Kenapa disuruh balik? Sebab roh dah masuk ke tubuh kita, kita hidup di dunia ini, roh kita jauh dari Allah, tak kenal. Padahal dulu roh kita kata bala syahidna. Tak kenal sebab apa? Sebab ya, roh tu dipenjara oleh tubuh kita. Kita diletakkan Allah di alam nyata ni. Semuanya ni hijab. Kan saya dah sebutkan ada 5 hijab besar. Pertama, hijabul kaun, hijab kejadian.
yang kita melihat dengan alam nyata diri kita dan seluruh kejadian. Hijabul kauni. Yang kedua, hijabus syahwat, hijab nafsu kita. Yang ketiga, hijabul ghaflah. Itulah, nak hilang ghaflah itu kita zikir sampai mutmainah baru hilang. Keempatnya, hijabul hafawat, hijabul maksiat, dosa-dosa kita. Yang kelimanya, hijabul syaitan, hijab kerana ada syaitan. Kalau syaitan ini tuan-tuan keluar di tubuh kita, pandangan roh kita ni cerah. Mana syaitan? Syaitan tu dia sekongkol dengan nafsu. Inilah syaitan dengan nafsu. Kalau syaitan tak ada dalam badan kita, nafsu tak ada, tak boleh juga kita jadi malaikat. Betul tak? Kalau tuan-tuan tak ada nafsu, nak datang surau ni tak? Pakai baju tak? Nak kerja tak? Tak ada nafsu. Nak baik makan tak perlulah. Tak ada nafsu nak makan. Dah tak ada rasa nak hidup. Mungkin macam batang kayu lah. Bila diberi nafsu, itu kita aktif. Untuk kawal nafsu, ya, datangkan agama. Jadi kalau kita ikut peraturan agama, nafsu kita ni jadi manfaat pada kita. Ya. Jadi apa yang Haji tanya tadi? Ya. Yang Haji tanya tadi, itulah ya. Tanya itu. Betul lah ya, ayat 172 surah Al-A'raf ni ya. Allah ingatkan kita ya tentang sejarah awal kejadian kita ya, supaya kita ingat. Jangan kita mati tak pernah ingat. Nanti di akhirat kita bila ditanya, inna kunna an hadza ghafilin, ya Allah kami lupa, kami tak ingat itu ya Allah. Takkan Engkau nak siksa kami? Dah kami tak ingat macam mana ya Allah. Betul tak? Betul. Tapi lepas itu ayat yang kemudiannya, alasan itu lagi hebat. Alasan kemudiannya, ayat yang kemudiannya, ayat 173 ya. Am taqulu innama asraka abauna min qablu wa nahnu dzurriyyatan min ba'dihim apa tuhlikuna ma'al mubtilin. Ya Allah, kami jahat, kami menyukar dengan Kau, menyembah yang lain daripada Kau. Itu yang melakukannya datuk nenek kami. Kami ini keturunannya saja. Kami hanya ikut datuk nenek kami. Takkanlah kerana kesalahan datuk nenek kami Engkau nak siksa kami juga ya Allah. Ini dah ada jawapan. Mana-mana yang beragama yang salah, tidak beragama hak, itu jawapannya. Ataupun kita buat sesuatu yang memang kita warisi dari datuk nenek, ini warisan bangsa, mesti kita pelihara. Sedangkan warisan bangsa itu mengandungi unsur-unsur yang menyalahi akidah syariat, kita pertahan. Itu akhirnya besok kita itulah. Kan banyak warisan budaya ni yang menyalahi akidah ya. Banyak. Tapi sekarang ni kerana ramai ulama bercakap dah kurang lah. Kalau tahun 60-an, 50-an dulu apa dia? Mandi sapar Tanjung Keling. Betul tak? Mandi sapar Tanjung Keling dah tak ada dah. Tapi yang masih ada sekarang ni, inilah ya, berubat dengan bomo, dengan pawang. Saya minta maaf lah. Bila berubat dengan bomo, dengan pawang ni, ada pengerasan.
Pengeras ni tuan-tuan, apa makna pengeras? Pengeras ini kata ulama hadis Ibnu Hajar Haytami, dia kata pengeras itu ialah darbun minat taqarrubi ila syayatin, sejenis perbuatan yang bermaksud menyembah syaitan. Boleh berubat dengan saya, tapi nanti sembuh tak sembuh bayarlah pengeras. Pengerasnya apa tu? Alas duit 25 sen, sekeping apa itu, sekeping asam glugur. Sikit ya. Kenapa tuan-tuan? Pengeras itu benda yang tak berharga. Kenapa? Kenapa? Kadang-kadang saya temui sebiji ibu garam dengan sekeping asam gugur, 2 je. Kan macam tak ada harga kan? Kenapa tuan-tuan? Karena asal-asal apa ni pengeras ni cuma apa, bangkai lalat. Bangkai lalat ada harga tak? Tak ada. Kalau engkau nak lalu sini, engkau mesti buat penyembahan pada patung ni, pada berhala ni. Aku tak ada apa-apa. Ni bangkai lalat adalah lekat kat baju, tak apa. Letak aja di depan berhala itu tuan-tuan, orang ni masuk neraka kata Rasulullah. Kawan dia yang kedua aku tak mau, kerana penyembahannya hanya pada Allah, pada patung ni syirik. Orang kedua ni dibunuh. Inilah kata Rasulullah, sebab seekor lalat seorang manusia dimasukkan ke neraka, sebab seekor lalat seorang manusia dimasukkan ke surga. Sebab sebiji garam, ibu garam, sekeping asam gugur masuk neraka. Kan mudah. Itu hadis yang sahih. Kadang-kadang dia minta apa? Pisau lipat. Semua kita dah lalui kan yang di kampung tu. Ada kan? Pisau lipat je 25 sen lah masa itu tahun 50-an. Murah je. Upah merawat itu lain ya. Itu tak ada apa masalah. Itu dibenarkan Islam. Ini pengeras. Tuan, kalau tadi yang tuan cakap ni, dalam apa nama nombor 15 ni dia kata nak makrifah tu, iaitu makrifah dan hakikat tu maksudnya musyahadah tuan. Iyalah. Cuba tuan dengar sini ya. Minta maaf ya. Tulisan tuan juga, musyahadah ialah pandangan hati atau pandangan roh semasa pelbagai hijab yang dikasyafkan oleh Allah, nampak hakikat kejadian alam malakut. Kemudian didefinisikan musyahadah itu ialah dengan al-musyahadatu hiya ru'yatul haqqi bi basiratil qalbi min ghairi syubhatin ka'annahu ra'ahu bil aini. Yang tadi yang dah disebutkan tadilah. Ya. Kemudian Syekh Jirjani pula mendefinisikan musyahadah itu ialah ru'yatul haqqi fil asya. Itu melihat hakikat ayat-ayat Allah di dalam pelbagai kejadian. Sama juga. Ya? Sama juga. Jadi maksudnya apa namanya, alam malakut, tempat kita nak musyahadah ni iaitu di alam malakut ya. Betul ke pahaman gitu? Di alam malakut lah. Di alam malakut lah bahawa Allah Taala apa namanya perlihatkan hiya ru'yatu ayatil haqqi fil asya. Nampaklah di situ kebesaran dan kesempurnaan Allah SWT. Ya, betul. Kan kita dengar ungkapan kata ya yang terkenal, tapi menimbulkan salah faham setengah ulama.
Tiap-tiap aku nampak sesuatu, aku nampak Allah di dalamnya. Dari segi bahasa, memang syirik kan? Tapi hakikatnya tidak. Tiap-tiap aku nampak sesuatu, aku nampak Allah dalamnya. Itu macam itulah. Tiap-tiap aku nampak alam malakut sesuatu, maka aku nampak kebesaran, tanda rasa kewujudan, rasa kebesaran Allah di dalamnya. Itu sebenarnya itu sebenarnya memang ungkapan kata orang-orang sufi itu, kalau bukan orang sufi tidak boleh menghuraikan. Sebab kalau dihuraikan jadi salah. Ibnu Khaldun ya, dalam kitabnya Muqaddimah, dia ada kata apa juga istilah-istilah dalam tasawuf hanya ulama tasawuf saja yang boleh menjelaskannya, yang boleh membicarakannya, yang boleh menghuraikannya. Ulama yang bukan sufi tidak boleh. Apa sebab? Karena istilah-istilah itu menyentuh tentang al-umur az-zawqiyah. Satu, al-umur maknawiyah, perkara-perkara maknawi, perkara-perkara zauqi, perkara-perkara hakikat. Jadi ulama yang bukan sufi tak tahu. Sehingga katalah dalam bahasa Arab al-ghaflah, dalam bahasa Melayu kita ghaflah itu lalai. Ghaflah dalam bahasa Arabnya, lalai bahasa Melayu. Ustaz-ustaz yang belajar Timur Tengah semua tahu kan? Semua tahu. Alah, ini ghaflah. Tapi konsep ghaflah dalam tasawuf ustaz ini tak boleh nak urai. Pasal apa? Selagi seseorang itu belum lagi dikurniakan Allah, dihilangkan sifat ghaflatul qalbi, diletakkan Allah dalam hatinya, ya qada, orang itu tak akan tahu. Daripada sinilah timbulnya ungkapan kata man lam yaduk lam yadri. Siapa tak rasa dia tak tahu. Sebab ya qada itu, ghaflah yang ya qada itu, bila Allah kurniakan kedua-duanya, orang itu lalui betul-betul, barulah dia tahu. Kalau tidak, dia tak tahu. Dari segi bahasa tahu, tapi konsepnya yang sebenar tak tahu. Senang saja, zikir, tukarlah zikir. Semua ustaz tahu zikir, tapi zikir yang dikatakan zikir darajat tu tahu tak? Tak tahu. Zikir dan tafakur, ustaz-ustaz tahu, tafakur saya tahulah, zikir saya tahu. Tapi konsep zikir dan tafakur dalam tarekat ustaz itu tak tahu. Selagi ustaz itu tidak beramal, tidak melaluinya. Bunyi sama, maknanya berbeza, konsepnya jauh sekali. Katalah satu lagi mudah, bismillah. Mana ustaz yang tak tahu? Dia syarah sini 2 jam pun boleh bismillah kan? Tetapi konsep bismillah yang dimaksudkan oleh Rasulullah tahu tak? Tak tahu. Selagi orang itu tidak pernah disampaikan oleh Allah ke tingkat bismillah, dia tak tahu. Haji boleh faham kan? Sebab itulah tuan-tuan, kita memang satu peringkat main susah. Dulu pun begitu juga. Tapi bila saya belajar tekad Naqsabandi Solo,
lepas suluk itu macam senang kita faham. Karena perjalanan masa suluk itu kita akan melalui apa saja yang kita bicarakan, yang kita selalu pelajari. Ada seorang murid saya, dia seorang engineer. Dia mengikuti kuliah saya di masjid di Surau lebih daripada 2 tahun. Tapi dia tak cakap saya tentang rahsia dia. Dia faham pun tak cakap, dia tak faham pun tak cakap. Yang saya tahu, dia ni rajin. Ada saja. Macam Haji Razak ni lah. Jangan-jangan Haji Razak macam dia. Sesudah dia bersolok 10 hari, dia balik, dia jumpa saya. Apa dia cakap? Tuan, selama 2 tahun lebih saya ikuti syarahan Tuan kat mana-mana. Saya semakin bingung, confused banyak. Tapi bila saya dah solok, barulah saya faham. Ini cakap dia. Sekarang saya faham. Amalan solok sama suahari itu semua dapat jawapan. Jadi sama saja ada seorang ustaz lepasan Azhar, tapi dia ambil bidang syariah. Dia ngajar sekolah menengah. Dia solok dengan Imam Ishaq. Bila dah lepas apa itu sampai ke tahlil lisan, dia jumpa Imam Ishaq. Dia kata, Tuan, saya belajar ni sampai ke Azhar. Tauhid pun saya belajar, banyak kitab, banyak guru. Dengan solok ni tuan saya barulah kenal Allah. Faham kan? Ustaz tu mengaku barulah kenal Allah. Oh, macam ni. Saya kalau tak ikut solok, tidak beramal dan nak sabadi, saya boleh cakap ini tak? Boleh cakap tak? Tak boleh. Kerana ini perjalanan dalam tarekat Naqsabandiyah memang sesuai dengan ini semua ya. Kitab Hikam tu walaupun sudah disyarahkan oleh ramai orang ulama Melayu ya, mula-mula disyarahkan oleh Tok Pulau Manis, dikenali dengan kitab Hikam Tok Pulau Manis ya, kitab Hikam Melayu. Walaupun kitab Hikam Melayu ni yang disyarahkan oleh Tok Pulau Manis kecil saja, bahasa Melayu dulu abad 18, abad 19, tapi kitab Hikam ni disyarahkan cukup mantap. Sebab apa? Yang syarahkan Tok Pulau Manis ni memang dia beramal dengan Naqsabandi. Jadi huraian-huraiannya walaupun ringkas, padat, lebih padat dan tepat. Kalau kita ambil ya, kitab Syarah Hikam dalam bahasa Indonesia yang diusahakan oleh Dr. Muhibbuddin Wali, memang tebal. Kalau berbanding dengan Tok Pulau Manis punya, memang Tok Pulau Manis itu kerdil saja. Tapi kalau kita banding tuan-tuan ya, saya masih menganggap Tok Pulau Manis lagi itu lebih baik. Sebab apa? Banyak menepati dengan apa ni kehendak-kehendak ilmu tasawuf yang disyarahkan oleh Dr. Muhibbuddin Wali ini. Dia lebih mirip kepada ilmu zahir, kepada syariat. Dr. Muhibbuddin Wali ini dia berasal daripada Sumatera. Bapa dia buka pondok di satu bandar kecil bernama Balang Pidi. Saya dah melawat ya, pondok ayah dia ni. Dan Dr. Muhibbuddin Wali ini pernah berkhidmat di UAE selama 6 tahun. Bila dah habis tamat, dia balik, dia jagalah pondok ayah dia. Ketika saya melawat, dia dah meninggal beberapa tahun. Dan dia memang kalau di Malaysia ni selalu mengajar di masjid-masjid. Dan dia memang beramal dengan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah.
Cuma bila dia dah belajar ke Mesir lama, dia tak beramal, dia tinggal. Bila dia balik, dia ingat balik, dia ajarkan lah. Kebetulan beliau mengajar kita hikam di masjid yang paling besar di Jakarta, Masjid Istiqlal. Jadi beliau mengajar kita hikam terus diterjemahkan. Nah, itulah hasil terjemahan beliau. Terjemahan dan huraiannya lebih berat kepada syariat. Bagi orang yang tak belajar tasawuf memang sesuai, tapi bagi orang yang belajar tasawuf ada kekurangannya, sebab tidak menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan maknawiyah, zauqiyah, itu tak ada. Adiknya bernama Syekh Imran, dia juga buka sebuah pondok di Pekan Balang Pidi. Baru-baru ini tahun lepas, entah macam mana dia bercakap, entah disedar ke tidak, tak tahulah. Dia memang seorang ulama, tapi entah macam mana dalam syarahan dia ada menyebutkan, tak salah saya lah, Nabi Muhammad itu juga Tuhan. Lalu Kesatuan Ulama Indonesia menghukumkan dia sesat. Dia sesat. Baru-baru ini pun ada seorang ulama yang selalu keluar dekat TikTok. Dia kata hari kiamat tak ada, sebab Allah berkuasa menjaga alam ni daripada kehancuran. Pengerusi ulama Indonesia dia keluar, ini sudah salah besar. Ada hari kiamat tak ada. Alasannya apa? Allah boleh kekalkan dunia ini sampai bila-bila. Itu memanglah dilihat dari kuasa Allah, boleh saja. Tapi dah Allah nyatakan kiamat itu berlaku dengan banyak istilah. Idza waqatil waqi'ah, itu hari kiamat juga. Al-qari'atu mal-qari'ah, itu hari kiamat juga. Tapi entah macam mana dia boleh bercakap. Yang bercakap ni bukan orang jahil, ulama besar, banyak pengaruh. Saya pun tak terfikir lah kalau ulama itu boleh sebut itu kiamat tak akan berlaku. Alasannya Allah boleh kekalkan dunia ini sampai bila-bila. Memang kalau dilihat dari kekuasaannya boleh, tapi dalam agama sudah Allah sebutkan kiamat akan berlaku. Kalla idza dukkatil ardu dakka. Itu kan hari kiamat, betul kan? Betul. Banyak ayat-ayat Quran, hadis Nabi. Jibril pun tanya kepada Rasulullah, "Mas-sa'ah?" Rasulullah, "Ya Muhammad, bila berlaku kiamat?" Rasul jawab kan, apa tu, dengan sabdanya, "Laisal mas'ul bi'a'lam minas sa'il." Tidaklah orang yang ditanya ini lebih tahu daripada orang yang bertanya. Akhirnya kan Jibril tanya apa tanda-tanda, "Wa ma asratuha," itu saja. Cukup lah ya. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, satu tuan-tuan mesti faham, hakikat dan makrifah itu kurniaan daripada Allah. Itu bukan kerja manusia. Jadi kalau siapa-siapa saja mengajar, dia mengaku dia boleh ajarkan hakikat dan makrifah, itu bohong. Ya. Dalilnya apa dia? Untuk sampai pada hakikat itu mesti Allah perlihatkan dalam pandang hati kita alam malakut. Bila pandangan hati kita melihat alam malakut, ketika itulah ilmu kita yang pada akal ditingkatkan ke dalam hati menjadi makrifah. Itu dikatakan sampai pada hakikat dan makrifah. Karena itulah maka hakikat dan makrifah la ilaha illallah hanya akan kita capai secara zauqi, ya.
menerusi amalan zikir dan tafakur yang berterusan. Tidak boleh dipelajari, ya. Nah, kata-kata Imam Ghazali tadi itu sangat penting. Jadi setakat ini sajalah, insya-Allah kita ulang-ulang lagi nanti sehingga kita mahir, ya. Kata-kata Imam Ghazali ini sangat penting, ya. Sebab bila saya sebut tu tokoh-tokoh yang mengajar ilmu hakikat ni, dia marah lah. Marah, nuduh saya macam-macam. Adakah ilmu hakikat yang diajarkan oleh kumpulan-kumpulan ahli hakikat ini, dari segi ilmunya itu, adakah ilmu itu betul? Ilmunya pun salah. Tapi oleh kerana kita tak faham, kita fikir betul. Kan sudah ditutup, diharamkan, ya, dekat apa? Taman Danau Kota, Kuala Lumpur, wilayah. Orang yang mengajar itu namanya apa? Hadi Minallah. Kalau kita ikuti tuan-tuan, memang mengarut-mengarut lah, ya. Sebelum itu Haji Ahmad Laksamana dari Kota Baru dengan kitabnya Hakikat Insan. Dari Kedah, Pak Bong Haji Muhammad Hasan dengan kitabnya Rahsia Insan. Yang lebih teruk tuan-tuan, bila belajar ini semua perintah Allah gugur. Sembahyang, puasa, semua tak payah. Kenapa? Dah duduk dalam hakikat. Bila duduk dalam hakikat, tak perlu beribadat lagi dah. Syariat tak perlu. Syariat tak perlu. Siapa syariat yang kuat? Rasulullah. Siapa ibadat yang paling kuat? Rasulullah. Ana a'rafukum billah. Ana a'rafukum billah wa asuddakum khaufan minhu. Rasulullah paling banyak dikurniakan Allah ma'rifatullah, paling taat kepada Allah. Kalau sebaliknya itu bukan. Cukup dah, ya? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna li abaina li ummahatina wa li dhil huquqil wajibin alaina wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan salihan qabla. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu, arina al-batila al-batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an min ta'bin wa la masaqatin wa sawin wa la nas'inaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.